Hadirin sekalian, bicara Persada ke-14 Anjuran Bersama Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dan Jabatan Chancellery Universiti Kebangsaan Malaysia adalah bertujuan untuk membincangkan isu yang mendapat perhatian kini, iaitu kes buli di sekolah-sekolah. Bicara Persada kali ini juga akan menampilkan pakar-pakar pendidikan, psikologi dan penguatkuasaan bagi mengupas tajuk kita pada hari ini, iaitu buli di sekolah, satu igawan atau realiti. Dengan ini diperkenalkan panelis bicara Persada hari ini, iaitu Profesor Madya Dato' Ali Hassan, Presiden Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Malaysia, diikuti DSP Fo Chet Seng, Urustia NKRA, Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur. Seterusnya, Profesor Madya Dr. Rozmi Ismail, Pensyarah Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan seterusnya, Puan Loh Yim Peng, Setiausaha Agung, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Semenanjung Malaysia. Dan selaku peneraju ataupun moderator pada hari ini, Saudari Puspawati Ramlu, bekas pengacara dan wartawan kanan TV3. Hadirin budiman, sama-samalah kita amati apa yang ingin dibincangkan dan dibicarakan pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan majlis kepada saudari moderator. Dipersilakan. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Saya terus saja ke intro yang telah saya sediakan mengenai masalah buli di sekolah. Mengikut rekod Kementerian Pendidikan pada tahun 2012, sebanyak 2,282 kes buli telah dilaporkan. Jumlah itu bagaimanapun dilaporkan mencatatkan penurunan kepada 1,445 kes buli pada tahun 2013. Dan pada tahun ini sehingga November 2014, sebanyak 1,314 kes buli dilaporkan. Berdasarkan statistik ini, memang benar terdapat sedikit penurunan sejak 3 tahun lalu. Namun buli di sekolah, adakah ianya satu igawan atau realiti? Saya kira buli adalah satu perkataan yang cukup terbiasa di kalangan kita yang hadir dalam Dewan petang ini. Konsep senior junior, ragging pelajar baru yang kuat memukul yang lemah, maki hamun, gertak, ejek mengejek, semuanya itu bukanlah perkara baru. Bahkan ia sudah begitu sebati apabila kita bercakap mengenai alam persekolahan. Namun, bagaikan buli ini telah mencapai satu evolusi. Kes membuli semakin hari menjadi semakin kritikal dengan jenis perbuatan yang dilakukan menjadi begitu ekstrim hingga malang sekali ada pelajar yang hilang nyawa dek terperangkap dalam sesuatu situasi buli yang amat ganas. Satu masa dulu, apabila buli ini hanya dikaitkan dengan pelajar lelaki, tetapi kini pelajar perempuan juga turut menjadi pembuli secara fizikal maupun mental. Kebelakangan ini, tuan-tuan dan puan-puan, begitu banyak kes-kes buli mendapat perhatian apabila video buli ini di-upload di media sosial. Sama ada ingin mencari publicity murahan, berbangga dengan perbuatan ganas mereka membuli rakan-rakan sekolah, memukul, memijak, ada yang dipaksa untuk menanggalkan pakaian untuk direkod dalam handphone, ada yang disuruh menjilat stokin di kaki. Buli kelihatannya sudah menjadi begitu kronik. Lebih mencabar saya kira apabila perkembangan teknologi di hujung jari. Wujudnya smartphone yang boleh dimiliki asalkan ada duit. Mewujudkan satu lagi peluang dan ruang untuk buli di sekolah bercambah kepada buli cyber. Buli cyber ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah sejenis buli yang begitu mudah sekali dilakukan apabila wujud rasa tidak puas hati atau cemburu pada seorang rakan sekolah. Platform sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp
digunakan untuk posting gambar-gambar berserta usikan dan ejekan di kalangan rakan-rakan sekolah yang lain. Di beberapa negara maju seperti Amerika Syarikat, begitu banyak kes bunuh diri dilaporkan babitkan pelajar-pelajar yang tertekan dengan tindakan pembuli-pembuli ini. Justru pelajar-pelajar yang bersekolah hari ini terdedah kepada pelbagai cabaran. Apabila anak-anak melangkah keluar dari rumah untuk ke sekolah, ibu bapa tidak tahu dalam keadaan apa anak-anak itu akan pulang ke rumah pada hari itu. Atau dalam sesuatu situasi, mungkin itu adalah salam terakhir anak mereka pergi ke sekolah, tetapi sesuatu yang tidak diingini berlaku akibat perbuatan buli. Saya amat pasti kita semua ingin tahu, adakah terdapat sesuatu faktor atau kepincangan yang berlaku di kalangan ibu bapa di rumah yang menyebabkan anak mereka menjadi mangsa buli atau juga pembuli. Kita juga ingin tahu, apakah terdapat suatu jenis masalah yang membelengui guru-guru kita di sekolah sehingga menyebabkan mereka seakan tidak mampu mengawal buli dari berlaku. Dan akhirnya guru-guru diletakkan dalam keadaan bersalah seolah gagal mengawal disiplin pelajar. Adakah pelajar-pelajar yang membuli ini tidak takut kepada undang-undang dan juga polis hingga sanggup melakukan perbuatan buli yang tidak terkawal? Mengapa dari segi psikologinya ada pelajar yang menjadi pembuli? Apakah mereka mempunyai satu masalah psikologi? Bagaimana untuk mengenal pasti mereka? Ini adalah antara persoalan-persoalan yang memerlukan jawapan di perbincangan kita pada petang ini, dan saya rasa sudah panjang sudah intro saya. Sekarang saya ingin melontarkan soalan pertama kepada Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali dengan soalan pertama saya, Datuk. Apakah tahap pemuafakatan antara ibu bapa dan guru dari pemantauan majlis pemuafakatan? Soalan saya ini sebenarnya menjurus kepada adakah kurangnya pemuafakatan di antara ibu bapa apabila kita bercakap mengenai disiplin pelajar yang menjurus kepada aktiviti buli yang tidak terkawal di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah azim. Saudari moderator, ahli panel sekalian yang dihormati, Profesor Dr. Azita Azman selaku dekan dan juga pegawai-pegawai daripada UKM, ahli peserta sekalian, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam satu muafakat. Tuan-tuan dan puan-puan, persoalan itu amat baik sekali. Apakah ada atau tidak, wujud atau tidak, sejauh mana permuafakatan. It's a cliche, so, dengan izin. Sekarang ini banyakkan menggunakan perkataan permuafakatan. Istilahnya barangkali sudah makin popular. Permuafakatan antara bangsa, permuafakatan berbagai-bagai dari ideologi politik dan berbagai permuafakatan. Sekarang kita nak menilai sejauh mana permuafakatan antara ibu bapa dengan guru. Jawapannya mudah dan mungkin juga sukar. Pertama, tidak ada pengukuran secara nasionalnya. Sukar untuk saya memberi satu fakta khusus. Berapa peratus barangkali ada pemufakatan di antara ibu bapa dengan pihak guru di sekolah. Tetapi untuk menjawab secara barangkali inilah antara igawan dengan realiti. Dengan realitinya mudah menjawabnya, iaitu bagi saya, kalau kita melihat sekolah-sekolah barangkali yang berjaya dari segi akademik, sekolah-sekolah atau anak-anaknya yang tidak ada disiplin atau kurang disiplin, sekolah-sekolah barangkali yang mungkin saya tak tahu boleh atau tidak kita wujudkan buli sifar. Jadi sekolah-sekolah begini dan barangkali tidak ada ciri-ciri jenayah yang dilaporkan di pihak polis, atau polis barangkali tidak mengenal pasti sekolah-sekolah yang merah, red school, ada red school, sekolah yang merah yang ditetapkan merah. Jadi ini boleh dikatakan sekolah-sekolah begitu telah ada wujud permuafakatan yang baik. Mau tidak mau saya kira
sekolah-sekolah ataupun anak-anak yang mempunyai pencapaian yang cemerlang. Sekolah-sekolah yang barangkali yang telah dinilaikan, yang mungkin kita katakan berprestasi tinggi. Ini saya kira telah diwujud permuafakatan. Mau tidak mau, apa saja kejayaan yang dicapai oleh masyarakat setempat di sekolah, tentunya secara langsung terlibat ataupun adanya permuafakatan. Tetapi sekarang balik kepada kita punya persoalan hari ini, igawan. Igawan dari perspektif apa yang kita igaukan? Yang igau seperti juga Puan Moderator mengatakan ialah soalnya peningkatan. Walaupun hari ini kalau tuan-tuan baca dalam surat khabar utusan Malaysia Rabu 17 Disember, tajuknya diberi tidak perlu KPI. Gejala buli masih terkawal. I do not know dengan izin how's your respond toward this kind of statement by a deputy minister. Ya, katanya Timbalan Menteri Pendidikan 2 P. Kamalanathan berkata, kes buli di sekolah pada masa ini dilihat masih dalam keadaan terkawal dan dapat dibendung. Menurut beliau hanya 3,019 orang daripada 5.2 juta pelajar sekolah atau 0.06% terlibat dalam kes buli. Maknanya less than 1%. Tapi tuan-tuan dan puan, permasalahan negara, masalah yang berkaitan dengan benda yang kecil-kecil inilah, jika meletup, probability, the highest probability ialah perkara yang barangkali kesannya yang paling teruk. Ini yang kita khawatir. Saya mengharapkan walaupun saya bersetuju terkawal, tetapi pada umumnya janganlah kita merasa selesa dengan keadaannya. Kita perlu memberi penekanan kepada kawalan yang lebih baik, cara-cara untuk menangani pembulian ini. Sebab the trend yang kita igaukan ialah pertama, buli bukan saja berlaku di sekolah menengah tetapi di sekolah rendah juga. Statistik meningkat bukan menurun, saya kira. Ada statistik yang akan saya paparkan atau boleh dipaparkan. Itu satu. Kedua, trend buli bukan saja berlaku antara pelajar-pelajar lelaki tetapi pelajar-pelajar perempuan. Ini igawan. Ini yang saya kata masyarakat mengatakan igawan. Macam mana ni? Ketiga, trend kalau kita lihatkan perspektif kita kalau misalnya sekolah-sekolah asrama penuh, sekolah-sekolah agama, patutnya dari segi barangkali perspektif penilaian kasar, tak patut berlakunya buli. Tetapi berlaku buli, sampaikan ada di sekolah-sekolah agama, sampaikan buli meninggal pelajar-pelajarnya. Jadi inilah yang perlu kita fikirkan. Kemudian kita fikirkan soal buli ini barangkali ada kaitan mungkin dengan gejala-gejala negatif yang lain. Elemen-elemen barangkali satunya gangsterism, vandalism dan lain-lain yang perlu kita tangani. Jadi bagi saya menjawabnya ialah bahawa ada hubungan baik atau permufakatan yang baik antara ibu bapa dan guru, tapi seperti juga pandangan Timbalan Menteri terkawal, tapi perlu ditangani terus supaya permufakatan itu betul-betul muafakat secara positif. Misalnya bukan saja barangkali pemufakatan daripada ibu bapa dan guru tetapi masyarakat setempat. Ketua-ketua masyarakat setempat. Jadi kita tidak boleh menunjuk jari kepada sesebahagian masyarakat. Ibu bapa perlu disedarkan tanggungjawab bersama untuk menangani ini. Bukan sahaja guru dan masyarakat tempat. Jadi setakat itulah jawabnya. Profesor, satu lagi soalan saya. Ada soalan. Nampaknya Kementerian Pendidikan seolah tidak memberi kepentingan kepada kes buli, memandang remeh boleh saya katakan. Jadi bagi pihak Majlis Pemufakatan PIBG, apa saranan kepada Kementerian Pendidikan ni? Saya tak cakap Kementerian memandang remeh ya. Puan Puspa yang kata gitu ya. Tetapi saya katakan bahawa kita jangan merasa selesa. We should not feel contented. Because you can see, misalnya sebagai contoh, sebab saya tanyalah ibu bapanya, pernahkah kita terlihat misalnya buku kecil ini diberikan kepada ibu bapa?
Saya rasa tak pernah lihat. Walhal dalam ini banyak garis panduan, garis nasihat yang baik perlu diedarkan. Salah laku disiplin murid, termasuk buli dalam ni. Tuan-tuan, saya nak bertanya, pernah ke tuan-tuan melihat buku rujukan atau buku kajian penyelidikan yang dibuat oleh satu pihak penyelidik? Hentikan buli di sekolah menengah dan sekolah rendah. Jadi saya percaya buku ini tidak dapat akses oleh ibu bapa dan masyarakat. Jadi bagaimana hendak kita rasa selesa keadaannya? Ini yang saya pasti. Saya tak maulah mengatakan kebencian memandang remeh, tetapi saya mengharapkan bahawa mesti ada tindakan berterusan sepanjang masa. Sebagai contoh misalnya tadi, saya nak sambungkan. Buli pun berlaku di IPTA, IPTS. Buli pun berlaku di kalangan belia. Jadi merasakan bahawa 0.06%. Just that statistic. Saya rasa tak bolehlah kita diamkan diri dan kita perlu meningkatkan usaha untuk sama-sama menangani khususnya pendekatan dalaman, bukan pendekatan luaran semata-mata. Sekian. Profesor, buku dan buku panduan kecil yang ditunjukkan tadi itu, Ya. tanggungjawab siapakah untuk mengedarkannya kepada ibu bapa? Saya mengharapkan buku kecil misalnya sebagai panduan bagi setiap ibu bapa dan juga pelajar bila masuk sekolah dapat buku-buku begini. Begitu juga orang ramai perlu diberi hadiah misalnya untuk ni dan disimpan dalam poket. Tak ada masalah saya kira. Tapi tak berlaku. Hanya orang-orang yang barangkali menanyakan ada tidak garis panduan untuk menangani buli misalnya. Ini perlu kita perhebatkan. Itulah saya kata, jangan merasa selesa. Kali lagi, teruskan sama-sama kita menanganinya. Selalu pihak kerajaan dengan izin mengatakan bahawa kerajaan tidak tahu keseluruhannya. Do not know the best for all. So patutlah bekerjasama dengan pihak NGO, swasta dan lain-lain untuk menangani perkara ini bersama. Okey, kita ada Puan Lok di sini, tetapi mungkin Puan Lok hendak beri perhatian kepada soalan saya kepada Profesor. Adakah guru-guru tidak melakukan yang terbaik, Profesor? Profesor, soalan ni kepada Profesor. Sehingga masalah buli sukar ditangani. Tuan-tuan dan puan, guru sekarang bebannya beza dengan beban sekarang. Percaya tidak? Bersetuju tidak? Jadi sebagai contoh lah ya, misalnya pengalaman kita, perbezaan misalnya kita lihat nisbah guru dengan kelas saja, pelajar. Masa kita misalnya that ratio is not that big. Tetapi sekarang ada sampaikan misalnya tamanya sekolah-sekolah yang densely populated area sampai 40, 50. Macam mana nak efektifnya? Jadi ini basis yang pertama saya rasa lah. Guru-guru ni manusia juga. Kita patutnya beri fairness to them. Itu beban ini yang pertama. Sebab bagaimana guru nak beri attention to all? Bagi kita setidak-tidaknya ialah kita mengharapkan individu tu ada dia punya potensi tersendiri. Jadi guru perlu beri attention sebenarnya. Jadi saya tak mau nak salahkan guru, tapi barangkali lihatlah barangkali structure yang ada. Including as I said nisbah. Kemudian barangkali tanggungjawab warden sekolah. Ini mungkin akan dikupaskan mungkin biar. Baiklah. Seterusnya soalan kepada Puan Lok. Apa pandangan Puan Lok dengan kenyataan yang diberikan oleh Profesor? Hello. Selamat petang dan salam sejahtera kepada semua yang hadir, kepada Puspa, moderator dan semua panelis, Dean, profesor-profesor dan semua para peserta lah. Saya mewakili guru di sini ya, daripada Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan. Memang perkara ini adalah perkara yang bagi organisasi kita lah. Kita tidak pandang ringan perkara ini. Dan kita anggap bahawa ini adalah satu perkara yang amat serius dan berat.
perkataan buli itu, dia merangkumi bukan hanya di peringkat sekolah. Buli itu berlaku juga di kalangan guru itu sendiri. Dalam profesion keguruan itu. Dan kita pun menangani masalah-masalah guru kena buli juga. Tapi hari ini kita fokus kepada sekolah di mana pelajar. Bagi kita, memang walaupun satu kes, seorang pelajar dikenakan dibuli. Jangan anggap dibuli ini satu benda yang ringan kerana dia punya kesan. Kesan kepada pelajar bukan hari ini, tetapi tahun-tahun akan datang. Sebab kita pernah temu duga dengan beberapa pelajar. Dia kata contoh, saya bagi satu contoh dulu. I just start with mukadimah dulu. Contoh dia kata, dulu bila dia di rotan di atas pentas, di kalangan pelajar-pelajar akan ini open caning lah. Bila dia di rotan, dia kata sekarang dia sudah berumur 23 tahun. Dia masih benci kepada guru yang merotan dia di atas pentas tu. So kesan itu, kemarahan dia, kebencian terhadap tindakan terhadap dia kerana bila benda itu berlaku di depan kawan-kawan rakan-rakan dia di dalam sekolah itu. So ini satu benda yang kita nampak, kesan-kesan lain akan berlaku. Kadang-kadang kita lihat berdasarkan data yang kita kumpul, kerana tindakan buli ni menyebabkan pelajar itu tidak mau datang sekolah. Dan dia tidak boleh fokus dalam pelajaran dia. Banyak benda macam ni. Tetapi secara realitinya, kita tidak boleh mengatakan bahawa, sebab tu yang saya kata tadi statement yang mengatakan, saya tak boleh katakan apa yang Timbalan Menteri Pendidikan kita tu menyatakan berapa peratus saja. Kita bukan kira peratus. Tetapi ialah di dalam sekolah itu, kes yang dilaporkan mungkin peratus dia amat kecil. Tetapi apa yang berlaku kadang-kadang buli itu dia berlaku semasa bukan di dalam bilik darjah. Dia lebih kepada selepas, bukan di dalam bilik darjah, ataupun semasa guru tidak ada di dalam kelas. Itu satu keadaan. Jadi pelajar kita ini, saya lihat di sini adalah satu, berdasarkan bau-bau ni kita ada buat satu kaji selidik mengenai generasi Y. Bahagian buli ini 308 orang pelajar kita dah demu-duga, dan mereka ini adalah terdiri pada bukan pelajar yang cemerlang, sederhana dengan yang lemah. Dan 40% dari sekolah menengah yang 308 responden ini menyatakan mereka dibuli. 40%. Itu untuk sekolah menengah. Okay. Kemudian sekolah rendah pula dia lebih tinggi sikit. So itu kedudukan dia lah. Untuk sekolah SK kita ada bagikan semua ni. Jadi di sini, dan biasa mereka dibuli ni oleh rakan mereka sendiri. Rakan satu sekolah yang sama tu lah. Jadi dan biasa dia, bila ni dikemukakan kepada guru mereka, guru akan beri nasihat ataupun beri amaran dan sebagainya. Bila kes terlalu serius, barulah tindakan diambil oleh pihak-pihak tertentulah, pihak berkuasa. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah, satu, adakah ini semua berlaku di sekolah kerana kesalahan guru? Tapi bagi kita, tidak. Sebab yang telah dinyatakan oleh profesor tadi, itu adalah tanggungjawab bersama. Kita semua sama-sama dengan guru, masyarakat, komuniti, ibu bapa mesti bertanggungjawab bila ada kes buli berlaku, sama ada di sekolah ataupun di luar kawasan sekolah. Kadang-kadang apa yang berlaku di buli di kawasan sekolah itu tidak serius dibandingkan selepas waktu sekolah, di luar kawasan sekolah ataupun di masa guru dah tidak ada di dalam sekolah. Jadi di sini kita lihat bahawa buli ini kalau nak kawal 100% memang bukan mudah. Tetapi kita, walaupun dia berlaku, tetapi kena perlu ambil tindakan supaya benda ini tidak berterusan dan peratusnya tidak meningkat. Itu adalah penting. Dan untuk guru pula, apa yang masalah yang dihadapi oleh guru-guru kita? Dulu kita baru ada 20 juta penduduk di Malaysia. Sekarang kita dah hampir 30 juta.
Jadi saiz kelas itu memang bertambah. Kalau nak kata bilangan sekolah tu dia ada tambah bilangan sekolah. Tetapi saiz kelas, bilangan pelajar dalam satu kelas itu sudah bertambah. Dulu mungkin hanya 15 orang murid dalam satu kelas. Sekarang kalau di bandaraya ni, di bandar-bandar tertentu, kelas terutama sekolah menengah, satu kelas ni kadang-kadang ada sampai 40 hingga 50 orang murid dalam satu kelas. Jadi sebagai seorang guru, tidak boleh dinafikan bahawa guru ini dianggap bahawa sebagai guru disiplin. Setiap orang guru adalah guru disiplin di dalam kelas itu. Tetapi kalau bilangan pelajar yang terlalu ramai, terutama kalau dia dapat kumpulan pelajar di dalam kelas itu memang adalah kumpulan yang memang ada masalah disiplin. Di rumah, dia akan bawa ke sekolah. Itu biasa kita dengar. Tapi dalam keadaan ini, sekarang ni dengan proses transformasi, dengan kita semua benda kita nak gerak kepada pendidikan berkualiti ini, guru lebih fokus kepada banyak perkara kena online, kena e-system, dia kena key in datanya. Kemudian dalam keadaan sama, dia kena sampaikan ilmu kepada pelajar di dalam kelas, dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan masa dia memang terhad dalam kelas. Jadi nak betul-betul mengaplikasikan ilmu sosial emosi di kalangan pelajar memang satu isu besar. Dan dalam pada itu juga, gurunya masuk kelas, tugasnya adalah lebih kepada akademik. Kalau nak kata adakan ciri-ciri kemanusiaan, macam mana kita nak dapat memberi perhatian, kasih sayang kepada pelajar itu dalam kelas, kadang-kadang saya mohon maaf lah, bukan guru tidak boleh, tapi saya rasa guru tu tidak ada masa yang cukup untuk berinteraksi dengan pelajar dari aspek ini. Puan, aspek kemanusiaan. Puan Lok, okey, boleh saya celah sikit? Saya nak tanya soalan. Kalau guru terbeban, dia tak boleh fokus pada masalah disiplin saja. Kalau ada satu jawatan yang diwujudkan hanya untuk guru tu fokus pada masalah disiplin, adakah ia akan efektif untuk kawal ataupun membendung masalah buli di sekolah? Sebenarnya organisasi kita telah kemukakan satu kertas kerja kepada Kementerian Pendidikan Malaysia memohon supaya wujudkan jawatan ketua guru disiplin, di mana guru itu akan diberi siri latihan, macam dia boleh dari segi undang-undang macam mana nak disiplinkan pelajar, mungkin melibatkan latihan di PDRM. Dia dah ada ilmu macam mana menangani, dan dia kena macam marshal lah. Dia kena ada, dia bukan macam lembut-lembut. Sebab kita di sekolah sekarang hampir 65% adalah guru wanita. Dan kadang-kadang nak menangani masalah-masalah disiplin ni, kalau sekolah itu katakan sekolah yang ramainya pelajar lelaki. Jadi dia perlu adalah ciri-ciri guru disiplin yang begitu untuk menangani masalah ni. Jadi itu satu benda yang kita lihat bahawa harapan kita adalah wujudkan jawatan ketua guru disiplin. Bukan satu jawatan khas untuk setiap sekolah itu. Dan dalam pada itu juga, kita lihat buli ini, kita perlu beri kesedaran kepada anak murid kita, pelajar kita dari aspek pendidikan. Pendidikan mengenai buli. Ini adalah sangat penting. Saya rasa dalam cyber kan, melalui internet kita lihat London, di England semua, mereka ada buatlah satu jenis program melalui online, memberi kesedaran kepada anak murid, pelajar-pelajar, supaya mereka tahu apa ciri-ciri yang bila kena buli, dia kena lapor kepada siapa, macam mana dia menangani masalah dia sendiri bila dia dibuli. Itu penting, kita kena didik mereka, memberi kesedaran untuk menghadapi masalah-masalah macam ni. Kita tak boleh kata, bila ada buli, baru kita nak ambil tindakan. Tak boleh. Sekarang kita kena lebih awal, ibu bapa mesti diberi pendedahan mengenai ilmu ini, pelajar kita dan juga melalui guru-guru kita kena sampaikan. Dan organisasi kita dari semasa ke semasa adakan seminar-seminar seperti ini untuk guru kita. Khasnya memberi kesedaran kepada guru kita pasal gejala buli. Bila pelajar itu dibuli, apa tindakan guru itu?
Dan macam mana nak beri pendidikan itu kepada semua guru? Tanda-tanda kalau pelajar itu kena buli. Supaya dia dapat mengetahui. Sebab banyak kes buli ni kadang-kadang pelajar tu tak berani nak beritahu. Tak berani nak beritahu kecuali ada macam polis masuk dengan uniform baru dia takut. Kalau tidak, macam itulah. Puan, Puan satu lagi Puan. Sekarang ni saya pasti ada prosedur yang tertentu yang guru perlu patuhi kalau dia mengesan suatu kes buli berlaku. Jadi prosedur ni macam mana? Macam mana prosedur ni dan adakah efektif dan juga ataupun memerlukan pembaharuan? Saya rasa perlu pembaruan. Kenapa Puan? Sebab tindakan yang ambil sekarang di sekolah, kita pun lihat dari segi bahawa kita ada satu jenis budaya lah. Mohon maaf lah, mungkin ada orang tak suka saya cakap ni. Saya cakap terus terang, reality. Tak apalah, ini budak kecil ni. Dia bully sekali, kita maafkan dia saja. Inilah menyebabkan memberi galakan dan menanamkan budaya, galakan dia buat semula. Ulang-ulang balik benda tu. Kalau kita tangkap budak itu, ambil bully budak lain dan cederakan budak itu, tindakan tegas mesti diambil. Sekarang kalau budak itu melanggar peraturan di sekolah, dia bully budak lain, dia cederakan budak itu akan digantung sekolah, dibuang, tukarkan sekolah lain. Kemudian kalau ibu bapa dimohon supaya dia balik ke sekolah itu, lepas beberapa bulan dia boleh balik ke sekolah itu. Ulanglah balik masalah itu. Itulah berlaku sekarang. Jadi dia perlu ada tindakan yang tegas supaya budak itu sendiri, budak yang membuli budak lain tu kalau kena tangkap, kalau kena terlibat kumpulan itu, dia mesti diberi, mungkin terlibat dengan program pemulihan kesedaran untuk membolehkan dia tidak berterusan macam mengambil tindakan buli terhadap orang lain lah. Dan dalam masa yang sama kita bukan hanya boleh lihat kepada pelajar yang membuli, tetapi kita juga mesti fokus kepada pelajar-pelajar yang kena buli. Kita lebih kepada yang tu sebab kita bimbang yang kena buli ni dia tidak akan beritahu orang lain dan akhirnya kita tidak tahu apa akan berlaku kepada dia. So itu pun kenalah lihat. Jadi, boleh saya simpulkan bahawa sekali lagi Kementerian Pendidikan perlu mainkan peranan yang lebih serius lagi. Begitu maksud Puan? Dia perlu ada beberapa peraturan dah. Sebab kita lihat bahawa dari semasa ke semasa kita dah mohon supaya peraturan sekolah lah, peraturan baru di sekolah tu yang telah dirangka benda itu 5 tahun yang lepas sehingga sekarang masih ada di peringkat kajian penasihat undang-undang Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita harap peraturan baru sekolah itu dapat diluluskan dan dilaksanakan kerana dalam peraturan baru itu ada beberapa peraturan terutama tindakan tegas terhadap salah laku pelajar di kalangan pelajar di sekolah itu. Ada tetapi belum lagi dapat kelulusan dan bagi kita sekali kita kata walaupun guru kita terbeban dengan kerja-kerja rutin dia, kerja-kerjanya tetapi sebagai seorang guru yang bertanggungjawab terhadap anak murid kita mesti sentiasa beri perhatian dan mendisiplinkan pelajar kita di sekolah supaya dia tidak melakukan salah laku di sekolah. Ya. Itu adalah amat penting sebagai seorang guru. Puan, saya masih ada banyak soalan tapi saya akan teruskan nanti. Soalan seterusnya kepada wakil daripada PDRM kita, DSP Fu. Okay, Yes. alright. So Tuan, Ya. boleh Tuan terangkan kepada kita pada hari ini apakah tindakan-tindakan yang biasa diambil polis terhadap kes buli ni di sekolah? Baik, terima kasih Puan Puspa, juga ahli-ahli panel yang cendekiawan. Sebelum saya mula, 2 perkara saya nak buat iklan dulu. Pertama sekali, arahan untuk saya bagi pantun. Dengan izin Puan, okey. Okey, ada sekejap saya nak tengok tajuk dia, reality, okey. Duduk memancing di atas titi. Hasilnya dapat hasil dimasuk dalam guni. Buli, igawan atau reality, sama-sama kita tanggani. Ya, terima kasih. Yang kedua, saya hendak mencabar soalan yang sangat menarik tadi. Soalan yang sangat menarik perhatian saya tadi ialah, adakah ini salah guru? Memang salah guru. Izinkan saya. Bukan saja salah guru, salah masyarakat. Salah ibu bapa, salah polis, salah semua orang kecuali orang yang bercakap. Macam mana ni?
Sebab dunia ni hadirin yang dihormati, dunia sekarang ni orang dah cakap kita perlu lebih banyak tanda is peti kan? Oh, okay, thank you. Itulah perlu talian hayat kan? Okay. Adalah lebih baik, lebih peti di tangan daripada kilat dalam mulut. Maknanya cakap lebih, aksi kurang, action tu kurang. Tidak. Apa gunanya salah, semua orang salah. Dia yang tak salah. Bagusnya aku pun nak jadi macam tu. Betul tak? Tapi sekarang isunya ialah kita hendak menangani masalah ni secara total, secara kolektif. Itu yang sebenar-benarnya. Dengan izin. Baru nak jawab soalan. Okay, apa tindakan banyak iklan ya? Nak yang ke iklan ketiga pun boleh. Kita kembali selepas ini. Okay, yang ketiga ialah apa tindakan polis? Okey. Pertama, dah terlalu teruja dah. Terima kasih. Okey. Pertama sekali kita harus ingat konsep pelaksanaan polis. Kalau kita sebut daripada aspek pencegahan, dalam aspek pencegahan sekarang polis telah melantik di setiap sekolah, bermula dari sekolah rendah hinggalah ke sekolah menengah, ada seorang pegawai perhubungan sekolah. Kita panggil PPS, pegawai perhubungan sekolah. Kalau di peringkat sekolah rendah, kita letakkan anggota pangkat rendah. Itu pun berpangkat sekurang-kurangnya sarjan major ataupun SI. Dan kepada sekolah menengah, kita meletakkan pegawai sekurang-kurangnya berpangkat inspektor, ASP ataupun DSP. Okey. Jadi secara tidak langsung, mengapa kita hendak adakan pegawai perhubungan sekolah ini? Sebab kita hendak menangani isu yang mana orang cakap, polis kalau hadir, mungkin masalah ni akan, pelajar akan lebih berdisiplin. Harapan kita macam tu. Okay, memang itulah harapan kita, termasuk harapan pihak polis juga. Itu dari aspek pencegahan. Kalau dari aspek tindakan pula, polis hanya boleh bertindak sekiranya kita terima aduan. Ataupun perkara itu berlaku di depan mata kita. Sebenarnya kalau perkara itu berlaku di depan mata polis ataupun orang awam, kita harus bertindak mencegah. Contohnya kalau kita lihat dua orang tengah bergaduh, kita tak boleh kata, you gaduh dulu, saya panggil polis. Tak boleh, tak sempat dia. Jadi tindakan kita ialah terus pergi mencegah. Jangan gaduh, nanti polis tangkap. Itu dah pencegahan. Kalau kita nak tangkap dia pun boleh, tapi jangan cederakan dia. Itulah sebab kadang-kadang orang meragut mengapa orang awam boleh tangkap. Memang orang awam boleh melaksanakan tangkapan. Tak semestinya polis. Tetapi tangkapan yang dilaksanakan oleh orang awam harus berhati-hati. Pertama dari keselamatan diri dia. Dia pergi menangkap, silap-silap dia pula tercedera. Sedih, kesian. Polis pergi tangkap, polis dah dilatih, tak apa mah. Jadi itulah sebabnya harus boleh menerima aduan baru kita boleh bertindak. Itu rasionalnya. Okey. Tapi itu bukan alasan. Itulah sebab kita ada tindakan pencegahan. Okey. Lebih daripada itu, sekarang kita melihat, kita kata seorang pegawai perhubungan sekolah, polis di dalam sekolah tak cukup. Satu sekolah kategori A hampir 3,000 pelajar. Satu polis boleh ke polis itu datang tiap-tiap hari? Oh tidak. Tidak sempat nak datang tiap-tiap hari. Tapi apa kita boleh buat? Sekarang kita dalam konteks kita hendak menambahkan kita kata bukan kata penguatkuasaan, kita menambahkan orang kata apa? Mata dan telinga, kita menambahkan ejen yang boleh membantu. Spy. Bukan itu saja, kami akan melatih. Selain daripada itu, setiap kadet sekolah, itulah sebab sekolah tubuhkan kadet sekolah. Semua kadet-kadet sekolah ni kita akan melatih mereka untuk membuat pencegahan. Bukan saja kadet sekolah, kelab pencegahan sekolah. Jadi sini ada cikgu-cikgu ke? Oh, terima kasih, selamat datang cikgu-cikgu semua. So, sekolah kalau tak ada kadet polis, cepat-cepat pergi pohon. Sekolah tak ada kelab pencegahan, cepat-cepat pergi pohon. Sebab kita akan perkuasakan, perkukuhkan tindakan-tindakan ni kepada mereka. Jadi student sendiri boleh sendiri memantau. Lepas tu satu lagi kita nak tambah. Banyaknya polis nak tambah. Seronok ni. Seronoklah sebab polis, hari ini yang dihormati sekalian polis pun ahli masyarakat. Anak-anak polis pun pergi sekolah. Kan? Jadi sama-sama kita nak tangani. Alright, okay. Bagi balik pada isu yang kita nak kata, sekolah ni, guru-guru disiplin, kita hendak lantik mereka sebagai sukarelawan polis. Tapi kalau kata satu sekolah polis tak cukup. Bukan saja itu. Kalau sekolah, ada calon-calon yang layak, kemukakan nama. Jadi sama-sama kita akan melatih mereka untuk menjadi polis sukarelawan dan tugas mereka di sekolah tu mendidik anak-anak bangsa. Wow. Pagi-pagi mengejar angsa. Hebatnya guru mendidik anak bangsa. Jadi kita kata respect lah. Jadi guru-guru yang berkelayakan kita nak latih mereka juga jadi polis sukarelawan. Tengok
Sebenarnya banyak lagi saya nak cakap, tetapi harus bagi laluan kepada yang lain. Jadi Tuan, Ya, silakan. apabila Tuan katakan PDRM hendak melatih guru di Betul. kalangan guru menjadi sukarelawan, di kalangan pelajar menjadi Ya. CID. Oh, okey, CID. Dan sebagainya. Tapi sejauh mana Tuan yakin, PDRM yakin apa yang akan dilakukan ini Ya. mampu untuk mengubah ataupun mengelakkan daripada buli ni terus berlaku? Oh, terima kasih. Soalan mencabar. Memang saya yakin. Saya yakin boleh buat. Mengapa? Kita harus melihat ya, aspek buli ni, kalau kita nak berikan tanggungjawab ini kepada cikgu, kan? Kita tahu, cikgu tidak boleh berada di setiap penjuru dalam kawasan sekolah tu, setiap masa 24 jam, tak payah balik rumah. Tapi kalau macam saya daripada sekolah pun, saya dulu sekolah berasrama. Kita panggil warden asrama. Warden asrama duduk bersama kami. Tapi dia pun tak boleh berada di setiap penjuru. Kita pergi tandas, takkan dia nak ikut. Kalau dia ikut pun, kita ada 100 orang dalam asrama tu, 100 orang ke dia nak ikut? Tak mungkin. Tetapi setidak-tidaknya kita hendak menambahkan, orang kata apa, satu konsep bahawa anda diperhatikan. Macam mana kita nak tambahkan konsep tu? Kita tambah orang yang bertanggungjawab. Jadi secara tidak langsung, pelajar kita akan rasa, ini aku diperhatikan. Aku diperhatikan oleh siapa? Oleh pelajar-pelajar sendiri, oleh guru-guru sendiri, oleh polis sukarelawan sendiri, oleh pegawai perhubungan sekolah sendiri, oleh warden asrama sekali, oleh hampir semua orang lah perhati. Strategi ni pernah diaplikasikan di mana-mana? Sebenarnya, terima kasih soalan itu. Sebenarnya ini adalah perancangan yang setelah kita melihat bahawa perkara ini sebenarnya kalau kita lihat statistik ya, statistik membuktikan bahawa benda yang dilaporkan ini berkurangan. Tetapi isu ini makin dihangatkan kerana wujudnya satu orang kata media sosial. Okey, tetapi saya tidak hendak menyalahkan media sosial. Sebab kalau tak ada media sosial, kita senang banyak. Senang banyak pasal apa? Sebab banyak benda kita tak ambil berat. Tapi bila adanya media sosial, dia sensasikan sesuatu perkara, kita ambil iktibar daripada perkara tersebut supaya cepat-cepat kita hentikan. Orang selalu cakap, apalah dah berlaku baru nak cakap, dah berlaku baru nak ambil tindakan. Saya punya cakap pula, dah berlaku tak nak ambil tindakan boleh ke? Tak boleh. Jadi dah berlaku cepat-cepat ambil tindakan, baguslah. Sebenarnya kalau boleh kita nak mencegah. Tetapi dalam mencegah tu tak ada orang ambil peduli, tak ada orang ambil tahu. Jadi orang tak bercerita. Bila dah berlaku, orang baru nak bercerita. Kalau kita cerita balik, tindakan pencegahan buli. Dari zaman saya sekolah dah ada dah. Zaman saya belajar tawarikh. Alamak, pecah rahsia. Maaf, saya belajar tawarikh dulu. Tawarikh. Orang Gen Y tak tahu apa tawarikh. Cikgu jangan cakap. Jangan bagi tahu. Biar dia orang tak tahu apa itu tawarikh. Tawarikh ni kita zaman dulu-dulu kita belajar. Tapi zaman dulu dah ada. Tetapi mengapa dulu kita tak petikaikan? Sekarang sebab dah berlaku baru nak sensasikan. Jadi lihat tak? Maknanya pencegahan telah pun ada. Cuma kita tak cerita pasal pencegahan sebab tidak disensasikan. Sehingga ada berita sensasi, baru kita nak cerita. Tuan, saya masih berminat dengan strategi itu lagi. Tapi Ya. mungkin strategi itu berkesan di dalam sekolah. Tapi kita tahu buli bukan terhad di kawasan sekolah sahaja. Bagus. Di luar kawasan sekolah. So Betul. bagaimana apa yang strategi diaturkan ni boleh mencegah buli? Terima kasih. Okey, di peringkat luar pula, kita lihat konsep rakan kop. Ya, rakan kop. Tadi saya dah sebut ya, cikgu tidak dapat berada di setiap penjuru di dalam sekolah. Sama juga dengan polis. Tak ada satu dunia pun dapat meletakkan setiap polis di setiap penjuru kawasan dia, setiap negara dia, di setiap masa 24 jam dan melaksanakan semua undang-undang dalam negara tersebut. Apa yang kita dapat lakukan ialah kita panggil penguat kawasan terpilih, iaitu kita meletakkan penugasan polis di kawasan-kawasan yang strategik. Tapi selain daripada itu, kita ada konsep rakan kop. Untuk makluman hadirin yang dihormati sekalian ya, rakan kop ni, konsep rakan kop telah memenangi anugerah pada tahun 2005 ya, satu konsep di mana memudahkan masyarakat menyampaikan maklumat kepada pihak polis hanya melalui telefon. Masa tu belum ada telefon pintar lagi. Jadi kita mungkin dengan SMS. Jadi kita melatih orang awam ya menjadi mata dan telinga pada pihak polis. Pihak polis tak nak tahu siapa yang mengedarkan maklumat tersebut sebab takut orang kata identiti anda dirahsiakan. Tapi sebenarnya kita hanya nak maklumat. Jadi apabila orang awam hantar maklumat kepada pihak polis dapat bertindak. Sama juga dalam konteks kes buli ni. Sekiranya kita dalam berjalan kita melihat kawasan sana ada sesuatu yang aneh. Kita tak sempat nak pergi menyiasat, kamu tengah melakukan buli ataupun kamu tengah melakukan peras ugut. Kita tak dapat pergi tanya. Tak apa, jangan pergi tanya. Silap-silap satu mangsa kita jadi mangsa kedua. Tidak perlu. Kita hanya perlu menyalurkan maklumat tersebut. Saya nampak dua sekumpulan orang dekat sana macam melakukan sesuatu jenayah. Polis akan datang siasat. Biar tugas itu dibagikan kepada polis. Tetapi maklumat itu kita hendak. Dan selain daripada itu, saya nak tambah selagi satu. Maafkan saya. Saya dah pegang mic, susah nak lepas. Maafkan saya. Tapi lepas ni saya tak nak pegang. Saya akan letak balik. Okey, begini.
Kalau kita tengok konteks buli ya, sebenarnya konteks buli ni kalau kita melihat undang-undang, ia adalah peras ugut ataupun ugutan jenayah. Tetapi apabila dia tidak iaitu dia mendatangkan ketakutan sama secara fizikal ataupun secara mental ke apa terhadap seseorang, ia ada satu kesalahan yang lazim ditangkap, maknanya serius. Tetapi di peringkat sekolah kita tak nak kata section 506 ni, sebab nanti dia lihat sebagai serius dan sekolah tu ada bermasalah, orang tak nak pergi sekolah, tak boleh. Mana lagi nak hantar anak-anak kita kalau tak ke sekolah? Tetapi kita adakan satu konteks yang kita katakan buli. Tapi harus ingat, buli zaman dahulu, masa saya, dia zaman Tawarih dulu, kita rasa buli itu satu orang kata apa, apabila student itu dibuli, dalam konteks yang terkawal ya, saya izinkan saya ya, jangan salah faham. Ini semua orang dewasa ya. Okey, orang dewasa dia faham. Kalau ada kanak-kanak takut dia salah faham. Begini, kalau kita kata konteks buli, saya tak kata buli. Satu orang kata satu tindakan tekanan sedikit, secara tidak langsung apabila dia membesar, kalau berlebihan dia jadi sebagaimana Puan Loh sebut tadi. Ya, dia menjadi satu igawan pada diri dia. Dia jadi self-esteem dia jatuh. Tapi dari konteks ini, kalau ada sedikit tekanan, secara tidak langsung kita didik dia, orang kata apa, lasak. Mengapa saya cakap demikian? Maafkan saya. Okey, saya tak nak cakap organisasi lain, nanti kita sebut. Saya sebut polis cukup. Dulu masa zaman saya pergi rekrut dulu, zaman Tawarih kan, kita pakai seluar pendek, sekarang seluar panjang. Guru kawat kita boleh angkat tongkat katuk kepala, tapi tak adalah sampai cedera, ketuk. Jadi kita rasa itu buli ke? Tidak, secara tidak langsung kita jadi lasak. Sekarang tak boleh. Kalau guru kawat katuk sikit, guru kawat kena ambil tindakan. Jadi secara tidak langsung kita tengok polis sekarang masih kuat. Jangan risau hadirin yang hormati sekalian. Yakinlah pada kami. Kami masih kuat dan kukuh. Cuma orang kata apa? Kelasakan. Wow. Perkataan tu ya, kelasakan tu banding dengan dulu menghadapi cabaran. Sekarang pun boleh lah. Sekarang pun boleh. Oh, okey, terima kasih. Saya sebenarnya nak tanya lagi kepada Tuan, tapi kita boleh. Tapi saya rasa sekarang kita beralih kepada Profesor Madya Dr. Rozmi. Okey, Prof, adakah boleh kita katakan pelajar-pelajar yang suka membuli ni mempunyai masalah psikologi sebenarnya? Kalau dia normal, dia tak mungkin akan menjadi pembuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Puspa sebagai moderator, rakan-rakan panelis. Di hadapan saya ini semua saya kenal, boleh katakan 80% saya kenal. Rakan-rakan, colleagues, my boss, dekan dan lain-lain. Malah di belakang sana ada juga pelajar-pelajar yang kita kenal. Halo, hai, Assalamualaikum. Saya sebelum saya teruskan kepada soalan tadi saya nak tanya satu soalan yang asas lah. Pernah tak saudara-saudari di hadapan saya ini merasai ataupun pernah dibuli? Tak kiralah semasa sekolah, semasa dalam pekerjaan, saya rasa boleh katakan hampir 90% pernah dibuli ya. Mungkin sedikit ataupun banyak bentuk buli tersebut. Right. Okey, soalan tadi Puspa tanya, apakah kita boleh kenal pasti? Adakah pelajar yang suka membuli ni boleh dikatakan mempunyai masalah psikologi? Ya. Pertama sekali kita boleh lihat dalam konteks sosiopsikologi lah kan. Dua bentuk di sini. Pertama sekali kita akan lihat dalam konteks sosialnya kan. Biasanya orang yang membuli ni dia punya masalah dari segi hubungan sosial dia lah. Yang pertama sekali mereka ni kurang bersosial, kurang bergaul, agak terhad dari segi jumlah kawan dia, ataupun bergaul dalam orang-orang tertentu sahaja, tidak bergaul dengan ramai orang, kelompok-kelompok tertentu saja. Itu yang pertama sosialnya. Yang keduanya segi emosi. Mereka ni mengikut kajian, mereka ni kebanyakannya adalah punya masalah emosi. Seperti mereka kurang merasai empati misalnya. Kalau kita manusia yang normal ni, kita ada perasaan empati. Misalnya kita tengok orang sakit, orang dihukum, orang dicedera, kita rasa kesian kan. Tapi biasanya orang pembuli ni, yang membuli ni, mereka ada masalah emosi, mereka tidak boleh menepasi konteks empati itu, tidak dapat memahami apa yang dialami oleh pesakit. Biasanya mereka ni ada kaitannya dengan biasanya dia ambil derak ataupun ambil dadah misalnya mereka mengambil dadah dan akhirnya mereka tidak ada perasaan tersebut.
Ini boleh dibuktikan. Banyak kajian mendapati pembuli ni biasanya mereka terpengaruh dengan dadah. Kebanyakan, tapi tidak semuanya. Yang ketiga, kita boleh lihat dari segi personality. Kebanyakan pembuli adalah orang yang tidak ada confidence, less confident, ataupun dari segi self-esteemnya sangat rendah. Very low self-esteem. Mereka tidak yakin diri. Mereka tidak boleh, kalau mereka bermasalah, mereka tidak ada cara untuk berinteraksi supaya masalah itu selesai. Misalnya saya berdendam dengan Puspa. Kalau saya berdendam dengan Puspa, sepatutnya saya berjumpa dengan Puspa, saya bercerita saya tak suka dengan awak dan sebagainya. Tapi orang yang menghadapi masalah ini, biasanya mereka pendam. Dan mereka gunakan cara lain, cara agresif, cara kekerasan untuk balas balik dendam tersebut. Ini dikatakan mereka yang less confident atau self-esteemnya sangat rendah, tidak ada keyakinan diri, tidak boleh menunjukkan bahawa dia seorang yang begitu seorang yang bermaruah dan ada cara dia untuk berhadapan dengan suatu masalah. Itu yang ketiganya. Yang keempat, boleh dikaitkan dengan masalah family. Kajian-kajian mendapati remaja yang ataupun sesiapa sajalah yang terlibat dengan bully ni, mereka datang daripada family yang dikatakan sebagai family yang mengamalkan cara authoritarian. Authoritarian maknanya keluarga yang ganas lah, maknanya sentiasa menghukum. Tak kena sedikit dia marah, dia hukum, dia nak naik angin, dia terajang anak dan sebagainya. Jadi remaja-remaja ataupun anak-anak yang terkena ataupun biasa dibuli oleh bapa dia akibat bapa dia seorang yang ganas, yang kita kata sebagai ganas ataupun banking, ada orang sebut kata banking. Bapa saya banking. Maknanya dia tidak boleh bertolak ansur dengan anak dia. Jadi orang yang biasa didera, dipukul oleh ibu bapa yang macam ini, akhirnya mereka akan menyimpan perasaan dendam dan mereka lepaskan pada orang lain. Jadi siapa jadi mangsa? Mungkin adik-beradik dia, ataupun orang yang lebih lemah daripada dia, ataupun rakan di sekolah. Akibat daripada tindakan ibu bapa tadi. Ini saya kata dia, kalau pihak BIBG dan sebagainya, boleh kita jemput sekali ibu bapa, kita panggil sekali macam mana nak menguruskan emosi mereka, khususnya ibu bapa yang mengamalkan cara dia. Macam mana kita nak kenal pasti ibu bapa tersebut supaya mereka boleh merendahkan emosi mereka tadi apabila mereka berinteraksi dengan anak-anak mereka. Kemudian, kalau kita lihat dalam konteks emosi pula kan, orang yang mempunyai high emotional intelligence dia, ataupun boleh memahami perasaan orang lain, mereka biasanya kurang melakukan aktiviti-aktiviti begini. Saya ambil contoh. Sekarang ni saya sedang mengendalikan program Kamp Kasar Remaja. Saya bawa balik, belum habis lagi. Ada 38 pelajar yang bermasalah yang kita bawa ni, dan 90% daripada mereka mengaku mereka pernah membuli. Saya tanya dalam sesi kaunseling dan juga sesi berinteraksi itu, mereka mengesahkan bahawa kebanyakan mereka pernah dibuli. Dan kita tanya lagi, apakah sebab kamu membuli orang lain? Dia kata, memang hidup kami begitu. Saya pernah diterajang, saya pernah dipukul, ibu dimarah oleh mak dan sebagainya. Akhirnya benda itu terjadi kepada orang lain yang berada di sekeliling. Siapa dia? Kawan dia. Kawan dia yang biasakan lebih lemah. Kan? Kemudian, kalau kita lihat dalam konteks masyarakat kita secara lebih umum, in general, kita lihat bahawa it's a budaya lah. Masyarakat kita hari ini ada satu budaya, iaitu budaya yang kita sebut sebagai in-group dan out-group. Kumpulan kita, kumpulan mereka. Itu biasa kita dengar kan, masyarakat. Dalam konteks masyarakat mesti ada. Kumpulan kita, kampung dia, orang kita, orang dia. Ini geng kita, geng dia. So benda ni kadang-kadang terpengaruh, mudah terpengaruhi, akan mempengaruhi anak-anak tu bahawa sifat mengiktiraf geng kita dan tidak mengiktiraf geng orang lain menyebabkan kita akan membuli geng tersebut. Kita lihat dalam masyarakat kita ini berlaku kan, dan di universiti ada kan, di universiti ada konsep senior versus junior, freshie, senior. Siapa yang menjadi mangsa? Biasanya menjadi mangsa adalah freshie, junior. Jadi masa saya dulu saya pernah lah dibuli, dan sekarang mungkin tak ada lah. Masa kita jadi student baru ni macam-macam lah sini yang kita buat. Tapi saya ingat pada masa itu kita tak anggap itu bully dan kita enjoy. Dan mungkin bentuk bully masa itu tidaklah sesuatu yang menyakitkan, lebih kepada humor. Misalnya suruh basuh kain dia kan, kutip sampah, rokok kan, nyalakan api rokok. Dia benda-benda itu pada saya enjoy. Tapi sekarang ni saya nampak pattern dia adalah lebih kepada destruction ataupun merosakkan. Kalau kita lihat dalam media kan,
keadaan lebih serius dan lebih merosakkan. Jadi Prof, bagaimana adakah kaunseling ni, memberikan kaunseling kepada pelajar yang suka membuli ni boleh membantu dia kalau di sekolah? Ya, kami seorang kami percaya kepada sebagai seorang psikologis, saya percaya kepada kaunseling, bahawa dalam proses pemulihan, sebab itu dia ada bimbingan dan kaunseling. Di sekolah dia ada bimbingan, malah di sekolah ada cikgu kaunseling kan. Kita sentiasa percaya bahawa sesuatu masalah perlu kita bawa bincang. Walaupun masalah personal, kita perlu bawa bincang. Apa masalah kamu sebenarnya? Contoh kan. Jadi sesi kaunseling biasanya sesi kita meluahkan, kita menceritakan, kita share kan. Jadi sesi-sesi ini adalah sangat penting. Kalau tidak, kita tidak mengetahui secara lebih mendalam apa yang sedang dialami oleh seorang yang dikatakan sebagai mangsa ataupun pembuli itu. Jadi melalui sesi kaunseling kita boleh kenal pasti. Yang pertama kita boleh diagnose. Kan, diagnose ni ada dua jenis. Mungkin kita diagnose dari segi fizikal. Kita boleh nampak dia ada tak dalam komponen ataupun badan-badan part of body ni ada kesan-kesan kena pukul, kena tumbuk, bengkak dan sebagainya. Itu yang kita boleh nampak lah dari segi fizikal. Tapi kalau segi emosi, macam mana kita nak kenal pasti? Jadi seorang yang train psikologis, kaunselor dan sebagainya, dia tahu, dia dilatih bagaimana nak mengenal pasti orang-orang ini yang pernah menjadi mangsa. Misalnya, dia murung, dia tak bercakap. Kenapa dia ni dah lama tak datang sekolah? Kemudian datang sekolah tak bercakap. Oh, something must be wrong. Jadi kita kena panggil budak ini, pelajar ini, kan? Apa masalah dia sebenarnya? Mungkin dia boleh dikaitkan dengan buli, kan? Kita kena kenal pasti dari segi emosi dia, dari segi kemurungan dia tadi. Mungkin dia mengalami masalah berinteraksi dengan rakan-rakan sebelah dia kerana masalah tadi. Dan satu lagi trend, Prof, mungkin Prof nak jelaskan. Biasanya seperti saya sebutkan dalam intro saya tadi, buli biasa dikaitkan dengan pelajar lelaki. Yep. Tapi sekarang kita tengok trend dia, banyak pula pelajar-pelajar perempuan juga terlibat. Jadi dari segi psikologinya mungkin Prof nak jelaskan sedikit kenapa timbul keadaan macam ni sekarang. Ya, biasanya apa yang kita faham, bila kita sebut bully biasanya melibatkan orang lelaki kerana dia lebih kepada aktiviti fizikal, kan? Pumbuk, terajang, sepak itu biasanya dari lelaki. Tapi trend masa kini dan semua maklum bahawa bukan hanya dari lelaki, malah wanita juga terlibat. Jadi saya rasa ini lebih kepada exposure lah ataupun pendarahan kepada media akibat daripada terpengaruh dengan filem, media, video dan sebagainya yang kita boleh akses, orang kata buat macam ni saja kita boleh dapat maklumat begitu. Bila mereka terpengaruh dengan aspek-aspek ini, mereka akan lebih cepatlah untuk terlibat dengan aktiviti-aktiviti tersebut. Malah kita lihat bahawa bentuk keganasan dia itu kadang-kadang menyamai kan dengan lelaki. Itu kita nampak sepak terajang, walaupun dalam berpakaian kain, pakai kain, pakai tudung, pakai yang melambangkan kewanitaan, tapi mereka masih lagi tetap melakukan aktiviti tersebut kerana mereka mudah terpengaruh akibat daripada media yang ada pada hari ini. Jadi cadangan daripada Profesor apa yang boleh dilakukan sebenarnya kalau dari segi psikologinya lah? Sebenarnya banyak sebab kita kenal pasti bahawa there's no single factor. Tidak ada satu faktor penting sebagai penyumbang utama. Sebenarnya banyak faktor lah. Faktor peribadi, faktor personality, faktor diri, faktor family, keluarga, faktor environment, sekolah dan sebagainya. Memang banyak faktor. Oleh itu untuk mengatasi masalah bully ni, saya rasa kita kena tackle all those factors lah. Tak boleh hanya ambil faktor ini. Jadi antara faktor pertama yang kita kena pastikan adalah faktor keluarga tadilah, di mana mereka datang itu, di mana anak-anak itu datang, remaja itu datang. Kita kena tackle faktor keluarga dan barulah kita tackle faktor individu tadi. Okey, kita masih ada lagi masa. Saya ada satu soalan kepada Puan Lock, tapi sebelum tu saya nak tanya juga pada Profesor Romzi. Apabila psikologi ni, dari segi psikologi, pembuli ni membuli mangsa. Jadi mangsa ni apa kesan ni kepada mangsa? Adakah kesan kepada orang yang dibuli? Orang yang dibuli tu. Saya rasa memang jelaslah mengikut kajian-kajian dan juga pemerhatian kita sendiri pun. Pertama sekali kita lihat kesan dari segi psikologi adalah kemurungan.
Orang yang sentiasa dipukul, dibuli, biasanya mereka murung. Macam mana karakter orang murung? Yang pertama, less interaction, tidak mau bercakap. Sentiasa berdiam diri, kurang bergaul. Yang kedua, mungkin karakter murung ni boleh kita lihat dalam konteks sekolah ni, dia dah mula ponting. Mula ponting, tidak mau pergi sekolah. Yang ketiganya, karakter murung ni kita lihat mereka lebih suka berdiam diri, tak mau bercakap. Tak mau bercakap, senyap je dalam kelas. Dan yang lain-lain mungkin kita boleh kenal pasti dari segi mereka ni tidak suka kepada ramai orang lah. Mereka suka bersendirian. Itu karakter. Yang keduanya dari segi social life dia. Kita nampak dia memang jelas tidak boleh bergaul dengan ramai orang. Mungkin sukar untuk berjumpa dengan cikgu. Mungkin dulu dia lain. Dia seorang yang suka berjenaka, seorang yang bersosial, tapi sekarang sudah senyap, tidak mau lagi berjumpa dengan guru dan sebagainya. Mungkin prestasi akademik dia juga adalah baik, tapi sekarang sudah menurun akibat daripada itu. Kemudian yang lain-lain adalah dari segi, kita tengok dari segi behavior lah, overall, dari segi tingkah laku mereka adalah juga berubah. Secara tiba-tiba berubah, overall lah. Puan Lok, apabila kita bercakap mengenai bully, mangsanya kita fokuskan dan kepada pembuli juga kita fokus. Jadi bagaimana pula kesan apabila terjadi suatu kes bully ni di sekolah? Adakah guru-guru juga terkesan dari segi psikologi dia? Okey. Jadi sebelum saya jawab soalan ni, ada kaitan sikit lah. Saya dah dengar apa yang panel-panel lain yang berkongsi ilmu dengan kita dan pengalaman mereka. Satu perkara yang saya lihat sini untuk masa akan datang, mungkin universiti ataupun tengoklah mana pihak yang berkaitan perlu buat kajian mengadakan ilmu sosial emosi. Kita bangunkan ilmu sosial emosi di kalangan pelajar dan guru dan juga ibu bapa. Kalau kita semua ada ilmu itu, saya rasa kita boleh hadapi masalah. Kita dapat menangani bukan hanya masalah bully. Banyak masalah-masalah sosial yang kita hadapi. Bagi satu contoh yang kita tengok dalam media, TV, ada juga dari semasa ke semasa di mana kes ragut. Bila dia kena ragut, dia meragut orang lain apabila ibu dia sendiri cedera. Ini satu tanda-tanda yang makan diri sendirilah. So kita kena ada ilmu ini untuk memberi kesedaran kepada semua orang bahawa setakat hari ini sosial emosi adalah satu ilmu, satu pengetahuan dan kemahiran dan kepakaran yang perlu kita kembangkan dan bangunkan untuk menangani masalah sosial di kalangan kita semua, kalangan pelajar lah, terutama remaja. Kemudian kita lihat juga bahawa apa yang dimaklumkan tadi pasal bully ni. Kalau bully secara fizikal ini, dia hanya boleh cederakan orang itu dan lepas tu benda itu boleh macam itu, dan juga tadi Pro ada cakap pasal psikologi, memanglah ada kesan. Tapi yang saya lihat satu benda yang lebih membimbangkan adalah bully secara psikologikal. Emosi. Itu sangat bahaya. Kita tidak mahu benda ini berlaku sehingga seorang itu jadi sakit jiwa, sakit mental. Ini lagi kita nak jaga mereka tahun-tahun. Ini akan menimbulkan masalah dalam masyarakat. Okay? Kemudian kita lihat guru kita. Memang guru kita tertekan. Kadang-kadang satu kes bully ini bukan guru itu tidak mahu mengambil tindakan. Kita pun ada dengar guru-guru ni, kadang-kadang bully ini dia secara kumpulan, geng. Macam tadi ada sebutkan pasal geng. Bila dia, guru tu tak berani ambil tindakan sebab dia ada sindiket-sindiket di luar. Jadi bagaimana dia nak mengatasi masalah itu sedangkan keselamatannya terancam dan dia nak menangani masalah orang lain. Bila dia keluar daripada sekolah dia pula, kereta dia, biasalah kan, di rumah pun, malam pukul 3 pagi dia boleh datang ke rumah, dia sembah petrol, bakar kereta tu pun ada berlaku. Guru kena pukul, memang ini berlaku. Sebab itu kita kata memanglah
masalah isu ni kita menangani bersama. Tapi dalam keadaan ini memang guru ni puasanya terhad dan kita terikat dengan undang-undang. Tapi tadi saya dah kata dari awal, kita tak boleh mengatakan bahawa ini alasan kita tak mau menangani masalah buli. Tapi secara psikologi memanglah guru ada yang boleh hadapi, ada yang tak boleh hadapi. Sebab tu saya kata tadi, satu itu satu. Yang kedua pula perkara yang penting, penapisan maklumat lah yang diakses oleh pelajar-pelajar dan anak murid kita. Dan juga di kalangan ibu bapa perlulah memantau benda ini dari semasa ke semasa. Sebab sekarang semua jenis maklumat pelajar boleh menerima melalui internet. Ini kita dah buat kajian tau. Saya belum dedah kajian itu sebab saya masih kumpul, kita punya sasaran organisasi kita nak kumpul sekurang-kurangnya 500 responden. Dalam tu sebahagian daripada itu adalah berkenaan dengan akses kepada internet, apa benda mereka akses. Dan video, banyak mereka dedahkan masa untuk video game. Dan banyak video-video game ni sangat agresif. Semua ni mempengaruhi pelajar itu tau, bertindak seperti ini. Dan saya bagi kita, pandangan kita, kadang-kadang pelajar ini membuli pelajar lain, dia tidak sedari. Kerana dia terlalu terikat-ikat atau terikut-ikut dengan apa yang dia lihat ataupun dia tonton lah. Itu pun kita kena lihat macam mana kita nak menangani masalah ini. Bukan minda pelajar, tadi saya dah kata, melalui pendidikan. There no other way. Kita kena melalui pendidikan, apa jenis modul yang kita nak guna untuk membangunkan mereka supaya mereka boleh lihatlah bahawa bukan buli ini sebagai satu benda yang tidak patut berlaku dan mereka tidak patut tidak patut ikutlah begitu. Kemudian tindakanlah. Tadi yang kata mesti ada tindakan. Memang betul, kita perlu ada tindakan lah. Tindakan di mana kalau guru itu sendiri, mungkin dia tak boleh bertindak secara individu. Dia kena ada satu kumpulan guru bertindak terhadap masalah-masalah seperti ini. Kalau seorang dia tak boleh. Sebab dia takut dari beberapa aspek lah. Saya rasa setakat inilah sebab apa yang kita lihat yang penting di sini adalah kita kena lihat buli ini sebagai satu cara, satu keadaan di mana dia bukan hanya memberi tekanan kepada guru tetapi juga kepada semua, kepada ibu bapa, guru, tapi kesannya memang ada terhadap pelajar itu sendiri juga. Boleh saya tambah sikit? Boleh. Saya nak tambah lagi poin saya tadi tentang transfer of bully tadi tu. Seorang peserta Kem Perkasa ni, dia menceritakan kisah hidup dia. Dia pernah dibuli oleh bapa dia seorang yang garang. Jadi dia telah mula terjebak dengan aktiviti jenayah. Jadi dia menceritakan pada saya lah pada suatu malam. Sebab dia dah biasa dibuli, jadi dia tak ada perasaan kasihan belas. Pada satu malam dia masuk rumah dengan geng dia, ada 3-4 orang. Rumah ini adalah warga Indonesia, pasangan suami isteri warga Indonesia. Dia kata masa mula masuk tu, suami kepada tuan rumah tu sedang tidur nyenyak, dia tak sedar yang dia masuk rumah. Kemudian isteri dia terkejut, isteri dia sedar. Tapi isteri dia tu tak buat apa-apa, dia senyap saja. Tapi dia terus meletakkan pisau di leher perempuan tersebut. Dan perempuan itu cuba menggelupur tapi tak keluarkan bunyi apa-apa. Tapi dia rasa dengan tanpa kasihan belah dia telah menikam. Dia kata telah menikam wanita tersebut dengan pisau sehingga tembus di sini. Dia cerita yang betul ni, saya betapa dia tak ada perasaannya. Dia menikam daripada sini sehingga tembus di sini. Dan wanita itu senyaplah, tak buat apa-apa. Kemudian dia ambil lah barang semua tu, dia keluar. Tiba-tiba masa dia keluar ikut pintu dapur, dia menceritakan dia tertinggal beg yang ada duit 5,000. Dia tertinggal beg duit itu. Dan oleh kerana itu dia rasa macam nak masuk balik lah. So bila dia masuk balik, dia tengok perempuan itu masih ada di situ dan tak buat apa-apa. Sedangkan suami dia masih lagi tidur. Tidur mati ya ni, tidur mati. Tapi yang dia masa tu dia tak rasa apa-apa lagi. Dia sempat ambil duit itu buat keluar. Tapi bila besoknya dia datang balik dalam keadaan sedar lah, mungkin masa itu dia tak sedar. Dan dia menangis. Punya masa itu baru dia tahu bahawa wanita tadi rupanya bisu. Jadi sekarang sampai hari ini dia tak dapat memaafkan diri dia sendiri.
Dia kata dia telah menikam seorang yang bisu. Sebab itu wanita itu tak keluarkan suara. Jadi saya nak tunjuk pada saudara bahawa keganasan ni akibat daripada apa yang dia alami selama ni, sejarah dia, sejarah hidup dia begitu. Jadi dia tak rasa apa, buat orang lain tak rasa apa-apa, tak rasa kesian, tak ada empati dan sebagainya. Itu saya nak share. Terima kasih Prof. Semestinya satu kisah yang mengair hati. Jadi terima kasih kepada ahli panel kita yang telah banyak memberikan pandangan dan input membantu untuk memahami dengan lebih jelas mengenai isu buli. Justru apa yang boleh disimpulkan daripada perbincangan hari ini adalah buli merupakan satu realiti dan bukan igawan. Terima kasih semua. Terima kasih kepada semua ahli panel di atas bicara dan perbincangan yang begitu tuntas dan menarik sebentar tadi, diterajui oleh saudari moderator. Dan terima kasih juga kepada semua yang terlibat dalam memberikan input-input yang bernas serta pengalaman dan menarik untuk dikongsi pada hari ini. Sebagai tanda penghargaan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang dihormati Profesor Dr. Hazita Azman, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menyampaikan cenderangan kepada para panel dan moderator. Dipersilakan. Dipersilakan Profesor Madya Dato' Ali Hassan. Seterusnya dipersilakan Puan Lok. Seterusnya dipersilakan Profesor Madya Dr. Rozmi. Dan seterusnya panel yang sering mendapat tepukan, Tuan Fo. Terima kasih. Dan seterusnya penerajuk utama bicara persada pada petang ini dipersilakan saudari Puspawati. Terima kasih yang dihormati Prof. Sekali lagi majlis mengucapkan jutaan penghargaan kepada semua yang hadir dalam menjayakan bicara persada pada hari ini. Semoga dengan apa yang dilakukan pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu kita lagi di bicara persada akan datang. Akhir kalam daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.